Tuan-tuan, mutakhir ni negara kita didatangkan dengan ujian COVID-19 dan ramai pula orang yang sekarang ni menghalalkan lensa kameranya kepada untuk menyalahkan golongan tabligh. Pertamanya kita faham dulu siapa itu tabligh. Tabligh adalah satu gerakan yang menyebarkan Islam yang diasaskan di antaranya, yang dicetuskan idea oleh Maulana Ilyas Kandalawi rahimahullah ta'ala pada tahun 1927 dan di Malaysia secara rasmi pada 1950-an dibawa oleh golongan orang India Islam yang beragama Islam, dan masuk pada 1970-an orang Melayu Islam pun terlibat dengan jemaah gerakan tabligh. Baik, yang pertama, adakah gerakan mereka salah? Tidak, kerana mereka adalah salah satu mengambil sifat daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita belajar sifat yang wajib ke atas Rasul: siddiq, amanah, fatanah dan juga tabligh. Yang keempat adalah menyebarkan. Menyebarkan mereka ni, tugas mereka menyebarkan Islam, dan berdasarkan data mereka dah mengislamkan jutaan orang dah sepanjang hampir 100 tahun ini. Baik, kita bukan buat video ni untuk nak backup mereka, tapi bukan nak backup siapa-siapa, memenangkan siapa. Malah saya pun bukanlah orang yang terlibat secara langsung dengan tabligh, tapi kita nak bagi fakta agar terselamat kita semua, insya-Allah. Yang pertamanya, netizen mula kecam berkaitan perhimpunan yang dilaksanakan yang dinamakan Perhimpunan Ijtima' Jot Khudama dan Ulama Malaysia pada 28 Februari hingga 2 Mac. Maka yang pertamanya kena faham, pada perhimpunan dibuat pada 28 Februari belum diisytiharkan apa-apa berkaitan COVID-19 pada peringkat pandemik. WHO mula mengisytiharkan pada 11 Mac 2020. Maka perhimpunan ini in advance hampir 14 hari ataupun 13 hari lebih awal daripada pemakluman tersebut, dan ketika himpunan ini dibuat, KKM pun belum mengeluarkan apa-apa arahan untuk menghalang daripada himpunan-himpunan yang berbentuk macam ni. Dan untuk makluman semua juga, hari yang sama himpunan Ijtima' berlakunya juga perlawanan bola di antara Piala Sumbangsih JDT berlawan menentang dengan Kedah. Walaupun Kedah kalah, saya sedih tuan sebab saya orang Kedah, tapi still perlawanan tu lebih ramai jumlah yang berhimpun daripada Seri Petaling. Dalam masa yang sama, kalau tuan perasan, ketika 28 Februari berlakunya langkah Hotel Sheraton daripada kalangan orang politik, still ada perhimpunan media berhimpun beribu orang ketika tu. Maka hari ini bukan kita nak cari kesalahan, tetapi kalau betul kita nak membantu dalam mengekang, sepatutnya kita mencari himpunan-himpunan yang berlangsung daripada 11 hari bulan 3 selepas WHO mengumumkan pandemik dan KKM keluarkan arahan tidak boleh berhimpun. Still, kalau kita tengok, ada satu perhimpunan di Sarawak namanya Rumpun Silat Sarawak, lebih daripada 1000 orang berhimpun untuk guru silat dan peserta-peserta silat. Walaupun hang tok guru silat, hang muay thai, hang ustaz, hang ulama, kalau COVID ni diserang, dia akan serang. Dia tak kira 3 line, 7 line pun dia sapu. Yang kedua, berlaku satu perhimpunan di Teluk Bahang pada 13 hari bulan. Satu sambutan keagamaan disebut dengan Masi Magem di Teluk Bahang menghimpunkan hampir 30,000 orang. Maka kalau kita tengok daripada fakta kenapa bermulanya wabak COVID-19 hari ini agak teruk, pada 16 hari bulan tercetusnya kes yang pertama, 17 hari bulan naik sampai sehinggakan 95 hari bulan, 18 80, 19 hari bulan 63. Tapi kalau kita tengok dari segi graf, Dr. Zulkifli Ahmad, bekas Menteri Kesihatan kita, tanya disebut kata daripada kluster tabligh dah mula berkurang, tetapi yang bahaya adalah kluster yang non-tabligh yang dah mula meningkat naik, sehinggakan pada 20 Mac ada 82 orang yang positif. Dan kalau kita tengok bagaimana daripada pihak Syura Markas Dakwah Tabligh Seri Petaling dan daripada kalangan ustaz-ustaz yang terlibat dengan tabligh pun, mereka dah sedaya upaya. Saya tengok macam mana Al-Fadhil Maulana Mansur, mudir kepada Madrasah Seri Petaling, buat video berkali-kali minta agar semua datang buat saringan yang terlibat. Ustaz Abid Liu, Ustaz Farhan Da'i, Ustaz Maulana Helmi, mereka ni sedaya upaya dah usahakan. Dan kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh KKM pada 19 hari bulan 2020, last 12 tengah malam, daripada 10,650 yang terlibat, 10,553 telah pun buat saringan. Yang tinggal cuma kurang daripada 1% sahaja. Sebab kalau tuan-tuan kita tengok dengan ruang ini banyak berlakunya penyebaran fitnah yang tidak betul, seperti mana mereka viralkan kemarin dulu satu kes dibacuk, katanya seorang tabligh tidak mahu bagi kerjasama. Saya ambil gambar confident, gambar seketui besar gambar orang, tapi secara rasminya 21 hari bulan KKM keluarkan di harian Metro berkaitan penafian, kata dia tak bagi kerjasama. Malah KKM memaklumkan, kata dia bagi kerjasama yang sangat baik. Maka ingat, virus yang lebih bahaya daripada corona adalah virus menyebarkan fitnah, virus tidak tabayyun daripada berita yang kita sebarkan. Selamat beramal. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.